Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Ustaz doakan kamu sentiasa sihat dan terus bersemangat untuk kita teruskan PDP. Hari ini kita akan masuk pelajaran keempat, iaitu peristiwa hijrah ke Yathrib. Di akhir pembelajaran, kamu akan dapat pertama, i'tibar ataupun pengajaran dari peristiwa hijrah ke Yathrib dan pembinaan masjid. Yang kedua, menyatakan layanan penduduk Yathrib. Ketiga, kamu boleh menyatakan pembentukan negara Islam. Unit pertama, pengislaman orang-orang Yathrib. Pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang penduduk Yathrib telah memeluk Islam. Pada tahun ke-12 kenabian, seramai 12 orang penduduk Yathrib telah menganut Islam dan berjanji untuk mengembangkan agama Islam di Yathrib. Murid-murid, Yathrib ini adalah Madinah Al-Munawwarah. Nama sebelum Madinah adalah Yathrib. Di tahun berikutnya, iaitu pada tahun ke-13 kenabian, seramai 73 orang Islam dari Yathrib datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah berjanji setia untuk menolong dan mempertahankan baginda. Apabila orang Quraisy melihat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat bantuan dari penduduk Yathrib, mereka bersepakat untuk meningkatkan tekanan dan seksaan terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang Quraisy mengambil keputusan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan keadaan yang berbahaya ini, baginda mengizinkan orang Islam untuk berhijrah ke Yathrib. Unit 2, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yathrib. Baca dan fahami. Orang pertama yang berhijrah ialah Abu Salamah, diikuti oleh Amir bin Rabi'ah bersama isterinya Laila binti Abu Hathmah dan lain-lain. Setelah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala supaya berhijrah ke Yathrib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta Sayyidina Ali tidur di tempat tidur baginda. Baginda telah keluar berhijrah pada 2 Rabiul Awal bersamaan 20 September 622 Masihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya keluar dari kepungan orang-orang Quraisy yang sedang tidur dan menabur tanah di atas kepala mereka sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyebabkan orang Quraisy tidur lena tanpa menyedari bahawa baginda telah terlepas dari kepungan mereka. Baginda terus keluar mendapatkan Sayyidina Abu Bakar untuk berhijrah bersamanya. Mereka berdua berjalan menuju ke Gua Thur dan bersembunyi di sana selama 3 hari. Murid-murid ingat, selama 3 hari. Setelah orang-orang Quraisy tidak lagi mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda keluar menuju ke Yathrib bersama Abu Bakar dengan dibantu seorang petunjuk jalan, iaitu seorang kafir yang bernama Abdullah bin Urayqid. Sebelum sampai ke Yathrib, baginda berhenti di sebuah tempat yang bernama Quba dan mendirikan sebuah masjid yang pertama dalam sejarah Islam. Murid-murid lihat gambar di bawah ini. Ini gambar yang pertama.
dan juga gambar yang kedua. Di sinilah masjid pertama yang didirikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama ini tempatnya adalah Quba. Tapi murid-murid, zaman dulu bukanlah begini keadaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membina masjid dengan menggunakan barang yang ada. Pelepah tamar, berlantaikan pasir. Tamar, tahu murid? Tamar tu adalah kurma. Menggunakan apa yang ada. Bukanlah seperti mana gambar ini masa zaman Rasulullah. Tidak. Okey? Murid nampak? Itulah kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unit 3, layanan penduduk Yathrib. Baca dan fahami. Setelah 4 hari berada di Quba, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudiannya meneruskan perjalanan hingga tiba ke Yathrib pada 16 Rabiul Awal bersamaan 622 Masihi. Apabila penduduk Yathrib mendengar berita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari Mekah menuju ke Yathrib, mereka keluar beramai-ramai menyambut kedatangan baginda dan rombongan. Pada hari itu, hari yang cukup bersejarah. Rumah-rumah dan jalan-jalan dimeriahkan dengan suara yang memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perempuan-perempuan Ansar menyanyi dengan melantunkan kata-kata berikut untuk menggambarkan betapa gembiranya mereka. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta'. Maksudnya, telah bersinarlah bulan purnama kepada kami dari lembah-lembah Thaniyatul Wada'. Wajiblah ke atas kita untuk bersyukur selagi ada penyeru yang menyeru kepada Allah. Wahai Nabi-Mu yang diutuskan kepada kami, kamu membawa perintah yang pasti dijunjung. Sebaik sahaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Yathrib, nama Yathrib ditukar kepada Madinah Al-Munawwarah yang bererti kota yang bercahaya. Kota Madinah terletak di semenanjung tanah Arab, iaitu di utara Mekah Al-Mukarramah. Unit 4, pembentukan negara Islam Madinah. Baca dan fahami. Penduduk Madinah terbahagi kepada dua golongan, iaitu Arab dan Yahudi. Orang-orang Arab terdiri daripada kabilah Aus dan Khazraj. Orang-orang Yahudi pula terdiri daripada Bani Qaynuqa', Bani Quraidah dan Bani Nadir. Madinah ialah negara Islam pertama yang ditubuhkan selepas hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda membentuk negara Madinah menjadi sebuah negara berdaulat melalui 3 asas, iaitu yang pertama, pembinaan masjid. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah, iaitu persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga, pembentukan Sahifah Madinah, iaitu perlembagaan atau piagam Madinah. Murid-murid, maksud Muhajirin adalah orang yang berhijrah dan Ansar adalah orang yang memberi pertolongan kepada orang Muhajirin. Orang Muhajirin tadi apa? Orang yang berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah. Manakala orang Ansar adalah orang yang menolong orang yang berhijrah tadi. I'tibar ataupun pengajaran daripada pelajaran kita murid-murid. Yang pertama, umat Islam diminta melakukan hijrah dengan meninggalkan perbuatan buruk kepada perbuatan yang lebih baik. Sebelum ini murid-murid, mungkin kamu
malas ataupun kurang rajin untuk melakukan kerja yang diberikan oleh guru-guru kamu. Jadi murid-murid, kita digalakkan untuk melakukan hijrah. Apa hijrah kita? Kita tukar daripada malas menjadi rajin. Kalau sebelum ni kita malas nak tolong mak ayah kita buat kerja, selepas ini kita berusaha untuk lakukan apa yang mak ayah kita suruh. Murid, yang kedua, laksanakan kewajipan berdakwah tanpa mengira masa dan tempat. Dakwah ni apa murid-murid? Ajak orang buat baik. Ajak orang buat baik. Kalau di rumah, kita boleh ajak ayah ataupun mak ataupun abang ataupun kakak ataupun adik untuk solat bersama dengan kita. Yang ketiga, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tanda kesempurnaan iman. Kalau kita dengar ada orang bila kita sebut Rasulullah, dia tak suka murid-murid, maksudnya ada sesuatu yang salah dalam hati dia. Kenapa? Sepatutnya apabila kita dengar orang yang kita suka dan kita sayang, kita akan rasa gembira. Contoh, mak kita, bila kita dengar suara mak kita rasa gembira murid-murid. Sebab apa? Sebab kita sayang dia. Begitu juga dengan Rasulullah. Bila kita dengar tentang Rasulullah, kita sepatutnya rasa gembira dalam hati kita. Murid-murid, dapat pelajaran kita hari ini, Ustaz nak kita sentiasa menjaga tutur bicara untuk memelihara persahabatan. Dalam kelas, kalau kita tak suka dengan rakan kita, jangan kita keluarkan perkataan cacian berunsur lucah, mencarut dan sebagainya. Tetapi lebih baik kita diam ataupun kita bercakap kalau benda itu perlu sahaja. Itu saja pelajaran kita pada kali ini. InsyaAllah murid-murid, kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.